Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua murid? Dalam video kali ini kita akan teruskan pelajaran kita Bahasa Melayu tahun 2, unit 14, buku teks jilid 2, Hidup Berbakti, muka surat 7 hingga 12. Jom kita mulakan. Okey murid, unit 14, Hidup Berbakti. Aktiviti pertama yang kita nak buat adalah aktiviti mendengar dan bertutur. Kamu dengar dan kamu cuba untuk tuturkan di rumah. Ayahku guru. Kita lihat ada tiga gambar. Alice, sila lihat tayangan slide ini. Baiklah Hasan, siapakah beliau? Beliau ialah ayah saya. Gambar itu diambil semasa beliau bertugas di Sarawak. Oh, begitu. Hasan, minta kamu bercerita tentang slide kedua itu. Ayah saya terpaksa menaiki bot. Hebat ayah kamu. Harap kamu dapat bercerita tentang tempat tinggal ayah kamu di sana. Jadi, apa yang akan dijawab oleh Hasan? Hasan akan jawab, semasa di Sarawak, ayah saya tinggal di rumah guru yang telah disediakan. Okey, kita akan teruskan dengan buku aktiviti muka surat 9. Okey murid, muka surat 9, aktiviti 1. Baiknya polis trafik. Arahan adalah untuk kita berikan respons. Siok Ling, Rizan, siapakah itu? Rizan menjawab, itu polis trafik. Mereka buat apa ni? Mereka menjaga lalu lintas di jalan raya. Siok Ling bertanya, Rizan, tolong jelaskan sifat terpuji polis trafik. Sifat terpuji ni adalah sifat yang baik. Rizan menjawab, sebagai anggota polis trafik, mereka akan membantu pengguna jalan raya yang mengalami masalah dengan sukarela. Maksudnya tanpa meminta bayaran. Kok Bun bertanya, Rizan, minta kamu beritahu kami sifat patriotisme yang ada pada seorang anggota polis trafik. Patriotisme ni apa? Sifat cintakan negara dan bersemangat. Rizan menjawab, mereka sanggup bertugas. Bertugas apa? Bertugas walaupun dalam keadaan cuaca hujan. Terima kasih Rizan, kamu memang baik. Kamu memang bijak. Ya, kamu memang bijak. Terima kasih Rizan. Sama-sama. Jadi, pengajaran yang kita dapat dalam muka surat ini adalah polis trafik sanggup mengorbankan tenaga dan nyawa sendiri kerana bekerja di jalan raya, tidak kira panas atau hujan. Kita teruskan pelajaran kita dengan aktiviti seterusnya, iaitu aktiviti membaca. Diharapkan murid-murid dapat merujuk buku teks muka surat 8. Buku teks jilid 2, muka surat 8. Tajuk kita adalah Berbakti demi anak bangsa. Kita akan mulakan sekarang. Selepas tamat belajar di Universiti Pendidikan Sultan Idris, Cikgu Muzalfah menunggu surat tawaran kerja. Beliau berasa gembira apabila menerima surat itu selepas membuat permohonan. Cikgu Muzalfah mendapat tawaran mengajar di Sarawak. Beliau akan mengajar di Sekolah Kebangsaan Kampung Petanak Mukah. Beliau telah dihantar oleh keluarganya ke lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur.
beliau akan berjauhan dengan keluarganya. Setelah sampai di sekolah itu, Cikgu Muzalfah disambut dengan mesranya oleh penduduk kampung. Beliau mengajar murid dengan penuh kasih sayang. Oleh itu, semua murid suka akan Cikgu Muzalfah. Cikgu Muzalfah amat mementingkan kejayaan muridnya. Jadi, beliau mengajar mereka dengan bersungguh-sungguh. Akhirnya, banyak murid telah berjaya dalam peperiksaan. Murid-muridnya berterima kasih kepada Cikgu Muzalfah. Okey murid, di bawah ini ada satu jadual yang perlu kita isi dengan pernyataan dan nilai yang ada dalam pernyataan itu. Pernyataan yang perlu kita tuliskan berdasarkan yang berwarna merah. Contoh yang pertama, beliau akan berjauhan dengan keluarganya. Ini yang pertama kan. Beliau akan berjauhan dengan keluarganya. Jadi cuba kamu baca dan apa nilai yang kamu faham melalui ayat ini, melalui pernyataan ini. Beliau akan berjauhan dengan keluarganya. Jika kita perlu belajar atau bekerja jauh dengan keluarga, orang itu adalah seorang yang apa? Yang cekal. Boleh? Yang cekal. Nilainya adalah cekal. Yang kedua pula, beliau mengajar murid dengan penuh kasih sayang. Berwarna merah di sini yang kedua. Beliau mengajar murid dengan penuh kasih sayang. Apakah nilai yang kita dapat? Nilai yang kita dapat adalah nilai kasih sayang. Untuk pernyataan ini, nilainya adalah kasih sayang. Dan pernyataan yang ketiga di sini, Cikgu Muzalfah amat mementingkan kejayaan muridnya. Jadi apakah nilainya? Cikgu Muzalfah ni mementingkan kejayaan muridnya. Apakah nilai yang ada dalam pernyataan ini murid-murid? Ya, nilai yang ada dalam pernyataan ini ialah nilai bersungguh-sungguh. Jadi apa yang ada perlu diisi dalam jadual di bawah ini. Tugas kamu adalah untuk menulis dalam buku garis 1, bina satu jadual dan isikan dengan pernyataan dan nilai. Kamu hanya perlu tambah di bawah ini untuk nilai kedua dan nilai ketiga serta pernyataannya. Baiklah murid, kita akan teruskan dengan aktiviti kita menggunakan buku aktiviti muka surat 10. Aktiviti 2, baca dan nyatakan nilai. Cikgu harap murid-murid boleh bersedia dengan buku jingga, buku aktiviti jilid 2, muka surat 10. Tajuk, Kerani di Balai. Normah Kerani di Balai Polis. Setiap hari, beliau pergi bertugas pada awal pagi. Sebaik-baik sahaja beliau sampai di pejabat, beliau akan memastikan tempat kerjanya bersih. Beliau akan menghidupkan komputer untuk memulakan tugas. Normah akan menyusun semua surat untuk ketua balai dan meletakkan surat itu di dalam fail di bilik ketuanya. Beliau tidak akan membuka dan membaca surat-surat itu. Kadang-kala, Normah melayan orang ramai yang hadir ke balai untuk pelbagai urusan. Beliau melayan mereka dengan mesranya tanpa mengira bangsa dan agama. Jika kerja tidak dapat disiapkan di balai, beliau membawa kerjanya pulang ke rumah. Beliau bekerja dengan tekunnya demi negara. Baik murid, sekarang kita perlu nyatakan nilai yang ada dalam
tulisan yang dihitamkan. Okey, yang pertama, pergi bertugas pada awal pagi. Apakah nilai murni yang ada dalam ayat ini? Apakah nilai murni ni? Nilai murni adalah yang pertama, menghargai masa. Pergi bertugas pada awal pagi. Samalah jika kamu pergi ke sekolah awal waktu. Kamu pergi awal masa. Awal. Pergi sekolah awal dan tepat pada masanya. Bangun awal, tidur awal, rehat yang cukup. Kita perlu menghargai masa. Yang kedua, kita ada ini, memastikan tempat kerjanya yang bersih. Jika bersih ni apa? Nilai murni kita dapat. Cuba teka. Mesti tentang kebersihan. Apa dia? Menjaga kebersihan diri. Baik, yang seterusnya, beliau tidak akan membuka dan membaca surat-surat itu. Norma, dia dapat surat dan dia tidak buka surat tu. Orang ini kita panggil apa? Orang yang menjaga rahsia. Dia tidak baca, dia tidak membaca dan buka surat-surat orang lain. Surat itu bukan miliknya. Jadi dia takkan baca, takkan buka surat tu. Kita panggil apa orang ni? Orang yang amanah. Ya, dia pegang pada kerja dia, pada tugasnya. Amanah. Jadi, di rumah atau di mana-mana, jika itu bukan surat kamu, bukan milik kamu, jangan buka, jangan baca. Seterusnya, dengan mesranya tanpa mengira bangsa dan agama. Norma ini melayan orang dengan mesra, tidak kira bangsa dan agama orang tu. Kalau orang macam ni, dia tidak mengira bangsa, agama, kita panggil apa? Nilai murni adalah semangat bermasyarakat. Semangat bermasyarakat. Dan yang terakhir, beliau bekerja dengan tekunnya demi negara. Dia bekerja bersungguh-sungguh demi negara. Kita panggil apa? Cinta akan negara. Untuk negara dia bekerja. Jadi nilainya adalah cinta akan negara. Baiklah murid, kita akan teruskan pelajaran kita menggunakan buku teks Bahasa Melayu Jilid 2, muka surat 9. Aktiviti kita adalah menulis. Galeri keluarga. Encik Mahzan dan keluarganya melancong ke Sarawak. Encik Mahzan disambut oleh Encik Fauzi dan anaknya Julaihi. Encik Fauzi membawa Encik Mahzan ke rumahnya. Alice, anak perempuan Encik Mahzan, berkenalan dengan Julaihi. Mereka berbual dengan mesranya. Alice kagum kerana ada sebuah galeri yang dibina oleh Encik Fauzi. Julaihi membawa Alice dan keluarganya memasuki galeri tersebut. Di dalam galeri itu terdapat gambar Datuk Julaihi. Beliau pernah berjuang menentang penjajah. Beliau sanggup bergadai nyawa menentang penjajah. Alice berasa bangga selepas membaca maklumat tersebut. Dia teringat akan pejuang yang sama di negeri asalnya, iaitu Wan Mat Samad. Baiklah murid, dalam tulisan yang berwarna biru ini terdapat banyak kesalahan ejaan. Okey, ada salah eja. Boleh tak murid-murid tunjukkan mana kesalahan ejaan itu? Kita mulakan dari atas. Encik Fauzi membawa Encik Mahzan ke rumahnya. Jumpa tak satu kesalahan ejaan? Ya, iaitu rumahnya. Apakah perkataannya betul? Rumahnya sepatut dieja rumahnya. Rumahnya.
kita teruskan. Alice, anak perempuan Encik Mazan, berkenalan dengan Julaihi. Salah eja kan? Sepatutnya berkenalan. Mereka berbual dengan mesranya. Betul tak mesranya? Ejaan mesranya itu, ini betul ke salah? Salah. Sepatutnya mesranya dieja mesranya. Alice kagum kerana ada sebuah galeri. Betul tak kagum? Kagum. Salah. Sepatutnya dieja macam mana? Dieja kagum. Kagum. K-A-K-G-U-M. Kagum. Kerana ada sebuah galeri yang dibina. Betul tak? Bina. Dibina. D-I-D-B-E-B-N-N-A. Dibina. Betul tak? Salah. Sepatutnya D-I-D B-I-B-N-N-A. Dibina oleh Encik Fauzi. Julaihi membawa Alice dan keluarganya memasuki galeri tersebut. Betul tak? Memasuki. Salah. Sepatutnya masuk. Kata dasarnya adalah masuk. Memasuki. M-A-M-A-S-U-S-U-K-I-K. Memasuki. Di dalam galeri itu terdapat gambar Datuk Julaihi. Betul tak Datuk ini? Salah. Eja Datuk macam mana? Dieda T-U-K Tok. Datuk. Dieda T-U-K Tok. Datuk Julaihi. Beliau pernah berjuang menentang penjajah. Beliau sanggup. Betul ejaan sanggup? Salah. Sepatutnya ejaan ini ialah sanggup. S-A-N-G G-U-P gup. Sanggup bergadai nyawa menentang penjajah. Alice berasa bangga. Kita sebut bangga. Ejaannya betul tak ni? Sepatutnya bangga. B-A-N-G bang. G-A-G-A. Bangga. B-A-N-G bang. G-A-G. Bangga. Boleh murid? Boleh. Selepas membaca maklumat tersebut, dia teringat akan pejuang yang sama di negeri asalnya, iaitu Wan Mat Saman. Okeylah murid, kita akan teruskan dengan aktiviti kita menggunakan buku aktiviti muka surat 11. Aktiviti 3, kenal pasti kesalahan ejaan. Kemudian tulis ejaan yang betul. Tajuk: Wan Muhammad Saman. Wan Muhammad Saman bin Wan Ismail banyak berjasa kepada negeri Kedah. Beliau dilahirkan di Alor Janggus, Kedah pada tahun 1830. Sejak hari itu, Kedah bertambah maju. Kita lihat perenggan yang pertama. Ada tak kamu jumpa kesalahan ejaan dalam ni? Ada jumpa tak kesalahan ejaan? Banyak berjasa kepada negeri Kedah. Beliau dilahirkan. Jumpa kat sini. Dilahirkan. Salah kan? Dilahirkan sepatutnya. Sejak hari itu, negeri Kedah bertambah. Sepatutnya bertambah, bukan bertambah. Bertambah ni apa? Tak ada makna.
Beliau dilantik menjadi Perdana Menteri Kedah yang pertama pada tahun 1870. Okey, kita lihat dilantik. Lantik ini pun salah. Sejak hari itu, negeri Kedah bertambah maju dan membangun. Tak ada membangun membangun ada. Membangun. Salah. Wan Muhammad Saman menubuhkan sekolah Melayu pertama di Padang Lepai, Kota Star pada tahun 1861. Ada kesalahan di sini, menubuhkan sepatutnya. Beliau juga membuat jalan raya dan memperkenalkan. Apa ni memperkenalkan? Kita garis atau kita bulatkan dulu yang pelik, yang kita tak faham. Memperkenalkan rawatan perubatan. Banyak ni salah. Perubatan moden. Jasa beliau dalam bidang pertanian amatlah besar. Wan Muhammad Saman berjaya membina terusan itu sepanjang 35 km. Terusan itu lebih dikenali sebagai terusan Wan Mat Saman. Jadi cikgu dah gariskan. Jadi kamu cuba gariskan dalam buku kamu di mana ada kesalahan ejaan, dan tugas kamu adalah untuk menulis ejaan yang betul. Ejaan yang betul yang sepatutnya. Ada 10 kesalahan yang telah kita gariskan dari atas hingga ke bawah. Mari kita semak apakah ejaan yang betul. Yang pertama sepatutnya dilahirkan. Kedua, bertambah. Ketiga, dilantik. 4, membangun. 5, menubuhkan. 6, membuat. 7, memperkenalkan. 8, perubatan. 9, pertanian. Dan 10, membina. Cikgu harap murid-murid dapat jawapan dan dapat lihat di mana kesalahan ejaan itu ada. Kita akan teruskan dengan buku teks, muka surat 10. Seni bahasa Setianya Tentera Negaraku. Pernah dengar tak lagu Chan Mali Chan? Ya, lirik lagu Setianya Tentera Negaraku. Jom kita baca dulu. Di mana dia, tentera darat kita, tentera darat kita di dalam hutan rimba. Itulah dia, tentera darat kita, siap berjuang demi maruah bangsa. Chan Mali Chan, Chan Mali Chan, Chan Mali Chan, ketipung payung. Chan Mali Chan, Chan Mali Chan, Chan Mali Chan, ketipung payung. Di mana dia, tentera udara kita, tentera udara kita di ruangan angkasa. Itulah dia, tentera udara kita, tekun berkawal tanpa fikirkan masa. Chan Mali Chan, Chan Mali Chan, Chan Mali Chan, ketipung payung. Di mana dia, tentera laut kita, tentera laut kita di tengah samudera. Itulah dia, tentera laut kita, gagah pertahankan kedaulatan negara. Baiklah murid, kita akan teruskan dengan buku aktiviti jilid 2, muka surat 12. Aktiviti 4, mari bernyanyi dan mewarnakan gambar doktor. Gambar doktor kita. Jadi murid, ini lagu ini dinyanyikan dengan irama lagu Tiga Kupang.
Okey, jadi tugas kamu adalah untuk mewarnakan doktor ini dengan warna yang sesuai. Boleh? Semoga berjaya. Jom kita teruskan dengan aktiviti yang seterusnya. Kata tunggal. Apa itu kata tunggal ya murid? Okey, kata tunggal ni ialah perkataan yang terdiri daripada satu kata dasar yang mempunyai makna tersendiri. Contohnya, cat, bola, jalan, negara. Ini adalah contoh kata tunggal. Maknanya kata itu dia sudah ada maksud dia. Cat adalah cat lah. Bola yang bulat tu yang kamu sepak. Jalan seperti jalan raya, ya, jalan. Dan negara seperti negara Malaysia. Kita teruskan dengan buku teks halaman 11. Kata tunggal. Jasa nenekku terhadap negara. Ibu, tolonglah bercerita tentang pengorbanan nenek kepada negara suatu masa dahulu. Alice, dahulu nenek kamu seorang pejuang. Nenek bertugas sebagai anggota polis sebelum merdeka. Pada masa itu, nenek dan beberapa orang polis lelaki bertugas di pondok yang berbumbung zinc. Nenek menjaga pintu untuk masuk ke kampung. Baiklah murid, cuba kamu lihat kata-kata yang berwarna merah. Orang, zinc, masuk. Ini adalah contoh ayat yang dibuat menggunakan perkataan orang. Pada masa itu, nenek dan beberapa orang polis lelaki bertugas di pondok yang berbumbung zinc. Jadi, ini adalah contoh kata-kata orang, zinc, masuk. Kata-kata ini digunakan dalam ayat. Seterusnya, ibu nak sambung lagi ni bercerita. Jadi, contoh kata yang diberikan adalah cuaca, wanita dan kanak-kanak. Boleh tak kamu cuba buat sendiri? Sambung cerita nenek tadi, boleh tak? Okey, jom kita buat sama-sama. Nenek dan polis lain menjaga tanpa mengira cuaca. Ada tak kita guna perkataan cuaca? Ada. Beliau akan membantu para wanita yang memerlukan bantuan. Ada tak kita guna perkataan wanita di sini? Ada tak kita guna? Ada. Nenek juga mesra dengan kanak-kanak yang ada di kampung. Perkataan kanak-kanak kita guna tak? Kita guna. Ini adalah contoh ayat yang betul. Sebaik-baiknya gunakan perkataan ini satu perkataan untuk satu ayat. Seterusnya, gambar ini, nampak ni. Ada 3 perkataan doa, makan, minum. Nenek akan berdoa sebelum melakukan sesuatu perkara. Nenek berdoa sebelum makan dan minum. Di sini nampak tak? Cikgu cuba menambah berdoa. Kamu juga boleh buat sepatutnya. Kamu boleh buat nenek membaca doa. Nenek membaca doa sebelum melakukan sesuatu perkara. Kita guna tak doa? Kita guna. Kita guna tak makan? Kita guna. Dan minum kita guna tak? Kita guna. Dan seterusnya, duduk, pingat, bangga. Kita gunakan perkataan ini, kita masukkan dalam ayat. Kini, nenek duduk di rumah setelah bersara. Beliau telah menerima pingat daripada pihak kerajaan atas jasanya.
Nenek berasa sangat bangga. Kita guna tak perkataan diberikan? Kita guna. Jadi inilah contoh untuk kita gunakan kata tunggal dalam ayat. Kita ada kata tunggal, kita bina ayat yang betul. Boleh murid-murid? Boleh. Jadi seperti contoh yang kita berikan, sebaiknya satu kata tunggal kita bina satu ayat. Kita akan teruskan dengan buku aktiviti muka surat 13. Aktiviti 5A. 5-A. Bina ayat dengan kata tunggal. Polis marin. Diberikan sebanyak 4. Polis, jeti, laut dan ombak. Menggunakan dengan kata-kata tunggal yang ada kat sini, kamu perlu bina ayat. Contohnya yang pertama, polis. Polis marin bertugas pada setiap masa. Jeti. Mereka bertugas menjaga jeti. Laut. Polis juga membuat rondaan di kawasan laut. Ombak. Mereka meredah ombak demi menjaga keselamatan kita. Ini ialah contoh yang cikgu berikan untuk panduan kepada kamu. Jika kamu rasa ingin menukarkan ayat, tukar kepada ayat lain, boleh, tiada masalah. Tetapi mesti menggunakan kata tunggal yang telah diberikan. Kita teruskan dengan aktiviti 5B. Gariskan kata tunggal, kemudian bina ayat lain dengan kata tunggal tersebut. Kamu perlu garis kata tunggal yang ada, kemudian bina ayat. Bomba, oh bomba. Anggota bomba bertungkus lumus memadamkan rumah yang terbakar itu. Jadi, contoh ini menggaris kata tunggal rumah. Kemudian rumah itu dibina ayat lain. Rumah yang terbakar itu sangat besar. Dia bina ayat lain. Okey, seterusnya. Anggota bomba menggunakan tangga untuk menyelamatkan seekor kucing. Okey, murid, di sini mana kata tunggal yang kamu boleh jumpa? Kata yang ada makna je. Tangga. Okey, tangga. Jadi ayat yang kita boleh buat ialah tangga yang digunakan bomba itu tinggi. Tangga yang digunakan bomba itu tinggi. Cikgu boleh tak kalau saya nak guna tangga tapi nak guna ayat lain? Boleh, tiada masalah. Sebaiknya cuba kaitkan dengan cerita bomba itu. Kalau tak dapat kaitkan pun tak apa, tiada masalah. Yang penting ayat betul. Seterusnya, anggota bomba menyampaikan ceramah tentang kebakaran hutan. Anggota bomba menyampaikan ceramah tentang kebakaran hutan. Mana kata tunggal dalam ni? Hutan. Okay, kita bina ayat menggunakan kata tunggal hutan. Hutan ialah tempat tinggal flora dan fauna. Hutan ialah tempat tinggal flora dan fauna. Apa itu flora? Flora ialah tumbuhan dan fauna adalah haiwan. Seterusnya, anggota bomba menaiki bot untuk memindahkan mangsa banjir. Jadi mana kata tunggal dalam ayat ini? Bot. Bot ialah kata tunggal. Cuba kita bina ayat. Para nelayan menggunakan bot untuk pergi ke laut. Boleh ya? Inilah contoh kata tunggal. Cikgu gunakan bot, kata tunggal bot di tengah-tengah ayat. Tidak semestinya di hadapan.
Ataupun kamu boleh gunakan kata tunggal itu pada akhir ayat. Tiada masalah. Kita teruskan dengan pelajaran seterusnya. Imbuhan awalan. Imbuhan awalan ialah imbuhan yang diletakkan pada awal perkataan. Contoh, me, mem, men, meng, menge dan ber. Contohnya memasak. Perkataan masak. Contohnya perkataan masak. Cikgu ingin tambah imbuhan di hadapannya. Masak ialah masaklah perbuatan masak. Kalau memasak, melakukan perbuatan itu, memasak. Boleh? Kita teruskan dengan aktiviti kita. Kata berimbuhan awalan. Kata imbuhan awalan. Tok batin yang dihormati. Saidin bin Bujang ialah tok batin. Beliau menjadi tok batin di sebuah kampung di negeri Selangor. Beliau akan berjalan di sekitar kampung setiap hari. Beliau akan apa? Bual-bual. Beliau akan berbual-bual dengan penduduk kampung. Tok batin akan mencari jalan untuk menyelesaikan masalah di kampung itu. Seterusnya, beliau memastikan penduduk kampung menghantar anak mereka ke sekolah. Jadi, penduduk kampung itu mendapat pendidikan yang sempurna. Jika anak buahnya sakit, tok batin akan pergi ke rumah mereka. Beliau akan bertanya tentang kabar mereka. Jadi, hubungan mereka sangat mesra. Saidin suka akan tugasnya sebagai tok batin. Beliau berjanji akan membantu anak buahnya hingga berjaya. Untuk kata imbuhan ini, tiga-tiga ini ya, berjanji. Ini ialah contoh kata imbuhan mengikut konteks. Jadi kita dapat lihat cikgu menggunakan imbuhan ber, imbuhan men dan imbuhan mem. Dan ada banyak lagi imbuhan-imbuhan lain. Pe pun ada. PE. Okey. Sekarang kita akan teruskan dengan aktiviti seterusnya. Buku aktiviti jilid 2, muka surat 15. Aktiviti 6A. Tulis imbuhan awalan yang sesuai pada perkataan, kemudian bina ayat. Okey murid, imbuhan yang telah diberikan adalah imbuhan ber, mem, men. Ada 3 imbuhan yang diberikan. Jadi 3-3 imbuhan ni kita perlu sesuaikan nak masuk pada gambar yang mana. Okey? Jom kita mulakan. Pertama yang sesuai ialah membeli. Ahmad dan ayahnya ingin membeli baju uniform pengakap. Kedua ialah berwarna. Berwarna. Baju pengakap itu berwarna kelabu. Okey, gambar yang seterusnya, ayah dia buat apa ni? Ayah dia buat apa ni? Membayar. Setelah itu, ayah membayar harga baju itu di kaunter. Kemudian, apa ni? Ibu buat apa ni? Ibu menjahit. Ibu menjahit lencana pengakap di rumah. Ibu menjahit lencana di rumah. Kemudian, apa yang Ahmad buat ni? Bergaya. Ahmad dapat memakai baju pengakap dengan bergaya.
dengan bergaya. Dan akhir sekali, apa yang Ahmad buat? Dia terima kasih, berterima kasih. Ahmad berterima kasih kepada ibu dan bapanya. Okey murid, kita teruskan dengan buku aktiviti muka surat 16. Aktiviti 6B. Tulis imbuhan, kemudian bina ayat. Suasana di pameran tokoh antar tokoh bahasa. Okey, untuk aktiviti ini, murid perlu buat sendiri di rumah. Cuba untuk buat sendiri di rumah dan lengkapkan imbuhan, kemudian bina ayat. Boleh ya? Kita jumpa lagi dalam aktiviti yang akan datang. Sekian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.